Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Dan bagi yang dah subscribe, terima kasih. Yang belum kenal aku Halif Saad, iaitu seorang backpacker, seorang digital nomad. Hari ni aku nak menjawab soalan berkenaan dengan Australia. Jadi lepas tu aku rasa kalau aku ada cerita lagi pasal Australia, aku ceritalah. Buat masa sekarang ni aku tak ada lagi cerita pasal Australia. By the way, korang boleh masuk dalam grup Telegram kat bawah. Korang boleh dapatkan update kalau ada cerita terbaru pasal Australia, pasal kerja. So aku ada banyak gila cerita yang nak kongsikan korang. Jadi hari ni sebelum aku ada nak cerita next video berkenaan macam mana buat visa tahun 2023. Jadi untuk video kali ni, sebelum aku jawab soalan macam mana nak buat visa 2023, aku nak jawab soalan-soalan yang belum aku jawab dalam video siri Australia lah. Okey, jadi kita pergi dengan soalan yang pertama. Okey, aku tengok dekat phone, lepas tu aku jawab. Okey, ni semua komen-komen korang lah yang support aku dekat YouTube aku. Korang ada tinggalkan komen. Jadi aku tak sempat nak komen semua lah. Jadi aku ambil komen-komen ni, aku jawab terus dalam bentuk video. Jadi semua orang boleh tengok. Alright, soalan dia. Okey, daripada Mr. Talipon okey, datang berminggu lepas tu buat visa bridging A. Okey, aku tak tahu pasal visa bridging A ni. Aku tak nak jadi palatau. Aku terus terang dulu mungkin tak ada, okey, atau benda ni dah lama, atau aku yang tak tahu, aku tak pasti. Tapi ramailah yang aku maklumkan kalau dah sampai sana, kau berjaya masuk, kau boleh apply visa bridging A ni melalui apa, aku tak pasti. Tapi kalau aku dapat info, nanti aku akan sharekan dalam bentuk video. Okey, jadi aku tak tahu apa benda. Nanti kalau ada siapa-siapa yang sudi, kau PM aku dekat IG ke. Okey, IG aku ada dekat bahagian description. Kau PM aku kat IG, nanti aku tolong kongsikan dekat video. Alright. Okey, next soalan. Mau tanya ya, berapa had umur untuk bekerja di Australia? Syarat umur? Terima kasih. Daripada Zahira Abdul Majid Zam. Okey, terima kasih komen. Alright, untuk faktor umur ni sebenarnya aku tak berapa tahu tau. Aku tak tahu berapa had limit kalau dia pergi secara legal lah. Okey, tapi untuk secara illegal, bukan secara tak sahnya, sebab aku jumpa ramai orang yang pergi umur 62 last aku ada tengok lah, 60 masa tu dia pergi, dia business dia drop, lepas tu dia pergi sana dan umur 60 dia lepas lagi lah, tapi dia pakai visa, masa tu visa melancong lah. Cuma masa dia pergi tu aku tak recommend sangat lah kalau kau umur tu kau dah faktor usia ni kan. Bagi aku duduk je lah dekat Malaysia ni, sebab kesian babe, kerjanya kerja ladang, kerjanya berat sebenarnya. Okey, jadi satu, faktor umur, kesihatan lah. Kedua, faktor umur, kudrat tu sendiri. Kau nak buat kerja nampak macam petik buah je, alah senang je. Tak, kau kerja ladang, jadi kerja tu berat. Jadi faktor umur yang sebenarnya untuk peladangan dan legal aku tak tahu, aku tak pasti. Jadi mungkin kalau aku dapat info juga secara atas kertasnya, aku akan sharekan dengan korang. Alright, untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum tuan, boleh share agensi kerja yang bertauliah dari Australia tak? Boleh share sikit macam mana nak dapat right to work jika ada? Thank you. Dari Abang K. Okey Abang K, thanks Abang K komen dekat saya punya YouTube. Okey, macam mana nak dapatkan kerja secara sah? Selalunya yang aku tahulah dia orang akan buka booth tau, campaign untuk kerja overseas lah. So selalunya dah dekat Mac Valley, dan benda ni kau kena alert lah. Dia orang akan open, tapi carrier punya kita panggil expo lah, macam tu, carrier punya expo, kau boleh datang walk in interview dekat situ kalau dekat Malaysia. Tapi dekat overseas ni selalunya dia recommended juga by di sini punya agensi, tapi agensi pekerjaan kat sini kau orang kena berhati-hatilah. Tapi kalau macam aku cakap, agensi kerja petik buah di Australia tu, tolonglah jangan, kalau betul pun benda tu kau check lah betul-betul, takut banyak scammer, takut ramai gila scammer. Jadi benda tu kau kena hati-hati. Kalau direct untuk pergi kat sana, aku tak pasti.
Okey, itu aku tak pasti. Next soalan. Salam bang, nak tanya kalau untuk tahun sekarang ni apa dokumen yang diperlukan untuk apply visa pelancong? Boleh respon tak bang? Sebab dah banyak perubahan sekarang untuk melancong ke Aussie. Apa yang ada yang cakap perlu surat daripada majikan dan ada yang cakap perlu slip gaji semua. Ira Jakir. Soalan ni aku akan jawab dalam satu video. Macam mana korang nak apply visa melancong ke Australia, macam mana nak apply, aku akan tunjukkan satu-satu dokumen. Aku tunjukkan macam mana cara korang nak apply. Tapi aku minta korang tolonglah jangan apply kalau korang nak kerja sana. Minta tolonglah, sebab aku boleh share saja. Aku minta tolong. Kalau korang buat juga, aku pun tak tahulah kan. Tapi sekurang-kurangnya aku dah beritahulah. Sebab visa ni nak apply pun susah, tak semua orang dapat. Jadi dokumen apa cara aku guna untuk masa terkini. Nanti aku cerita balik dulu punya cara dengan sekarang punya cara. So siapa nama tadi, Ira Jakir, tunggu next video, nanti aku akan sharekan pada korang. Alright. Assalamualaikum bang, saya ada fikir nak pergi, tapi saya jenis buat research dulu. Salah satu channel abang lah. Ya, yang abang cerita ni untuk parti kan. Katakanlah kalau kita ikut yang legal, kira okey tak gaji fruit picker? Dan saya nak tahu kalau waktu solat diorang sana akan benarkan atau tidak. Ini daripada Kai Kaira. Terima kasih Kai Kaira komen dan support channel saya. Okey, jadi soalan dia kalau ini part parti lah. Aku cerita ni banyaknya part parti yang pergi secara illegal. Yang cerita pasal legal, aku tak pergi sebab niat aku untuk ke Australia hari tu bukan untuk kerja. Aku memang backpacker. Sekali lagi aku ingatkan kepada orang yang komen yang tak faham-faham bahasa lagi, aku backpacker. Aku pergi sana memang aku nak backpack, jalan-jalan melancong. Kalau kau tak faham apa maksud backpack, aku ni memang solo backpacker, suka berjalan. Cuma aku terjumpa budak-budak Malaysia menyebabkan aku nak cuba untuk kerja apa yang diorang kerja. Jadi aku lepas tu aku kongsi dengan korang. Aku memang tak ada niat langsung nak duduk sana, nak kerja dekat sana. Okey, cuma aku tengok ramai yang dah kerja dekat sana, yang dapat secara sah, diorang tak nak share benda ni sebab katanya takutlah ramai-ramai datang serbu ke sana. Macam tu lah lebih kurang. Aku tengok komen bukan main lagi, hentam aku. Lepas tu aku cakap lah, buatlah satu video tunjukkan kepada orang macam mana nak kerja kat sana. Seorang senyap sapi, delete semua komen. Jadi aku pula share apa yang aku tahu, apa yang aku boleh bantu saja. Tapi kalau betul, aku tahu ramai yang nak kerja dekat sana cara sah, tapi aku tak tahu cara dia. Kalau ada siapa yang tahu cara, tolong komen dekat aku akan buat satu video khas dan kongsikan pada korang. Katakan ikut secara legal, okey tak gaji dia? Okey, gaji secara legal memang sangat beza lah dengan secara illegalnya, cara tak sah. Kalau korang pergi, katakanlah korang pergi tanpa visa bekerja dekat sana, gaji korang hanya $15, 10 ke $15. Ni aku cerita dulu sekarang aku tak nak cerita sekarang sebab aku bukan pergi sekarang. Mungkin ada kenaikan hingga 20 hingga 25 yang bukan, yang illegal aku cerita ni. Kalau korang legal, kalau dulu bezanya boleh dapatkan 1 jam sampai 25 ke 30 1 jam. Tapi kalau illegal, kau boleh dapat separuh daripada tu. Memang kudrat kau habis banyak dan kerja kau dapat sikit. Jadi kalau kau ada cara untuk pergi secara sah, kau pergilah secara sah, dan itu lebih berbaloi dan lebih selamat. Waktu solat ni macam mana pula? Okey, dia ada tea break Tea break dia waktu tu adalah pukul 11 atau pukul 10 kalau kau keluar awal pagi. Jadi dia ada waktu macam tu, pukul 11, pukul 10, pukul 11 dia ada tea break. Lepas tu kau rehatlah, makanan kau akan bawa sendiri. Lepas tu dia ada lunch, aku rasa awal sikit pukul 12 lebih, dan itu pun sekejap saja waktu rehat dia. Kadang-kadang dia tak ada rehat waktu lunch tu, dia pukul 2 terus habis. Kalau macam tu kau boleh solat lah dekat kau punya cabin. Okey, kalau dia drag sampai ke petang, engkau kena pandai-pandailah lari jauh sikit untuk waktu tu. Dan kadang-kadang tak berpeluang untuk dia, engkau minta izin dia solat, aku nampak memang tak ada lah. Memang tak ada, kecuali kau cakap kau nak pergi toilet, kau pergilah solat sekejap. Itu pun kau kena bawa phone kau, tengok arah kiblat arah mana, kau bawa lah satu kain, kau solat. Tapi kebanyakan yang perginya aku nampak solatnya memang okey. Jadi kau faham lah. Okey, soalan seterusnya, bila awak kata
Okey, ni panjang sikit lah Bila awak kata mana orang boleh dapat 5 angka, compare lagi kos mahal kat sana tak dengan di situ, seolah memberi gambaran memang tak dapat 5 angka dan tak padan dengan kos sara hidup. Conclusion lebih baik kerja kat Malaysia. Apa tujuan buat conclusion macam tu? Padahal ada pula komentar kata dah upah murah sebab datang kosong dan masa yang pergi sana musim tak menentu. Itulah punca tak dapat 5 angka. Tak ngam kat situ kan senang konklusi dia boleh dapat 5 angka. Tu dengan syarat jangan datang kosong ataupun mohon permit kerja di sana ataupun mohon visa protection atau bridging visa di sana. Datang pada musim yang betul ataupun kena tahu musim apa yang sesuai untuk datang dan lokasi negeri yang mana, ataupun sekarang dah tahun 2023 upah dah naik walaupun datang kosong sebab di tahun 2023 Australia kekurangan pekerja unskilled immigrant. Barulah betul apa pun saya support je channel abang. Just komen untuk nanti tinggikan lagi view channel abang. Okey, nama dia Concord 37. Okey, dia macam ni. Video-video yang aku buat ni adalah video-video awareness. Okey, video-video memberi kesedaran supaya orang tak tertipu, orang dapat buat persediaan, orang tahu nak uruskan risiko. Bukan aku buat video ni untuk korang pergi kerja betul-betul dekat sana. Bukannya macam aku tutorial secara lengkap, inilah cara untuk bekerja di sana. Tak, aku bercerita ni berdasarkan pengalaman. Satu benda lah. Kedua, aku cerita apa yang aku tahu. Aku tak nak cerita benda yang aku buat-buat tahu. Aku cerita ni benda semua based on pengalaman aku dan tak ada seorang pun nak cerita benda ni balik-balik lepas tu orang lain kena berapa banyak nak kena scam dengan orang. Jadi aku cuba ceritakan dalam bentuk yang santai, dalam bentuk yang relax macam ni, engkau boleh dapat info. Sebab kau cari dekat mana-mana tak ada orang yang berani share benda ni supaya korang boleh alert apa yang berlaku dekat sana, apa yang terjadi dekat sana. Tapi kalau kau dapat kerja secara sah, itu terpulang lah. Kau buat satu video, lepas tu share kan. Kalau kau tak nak video, kau bagi tahu kat aku apa benda yang patut boleh dibuat, aku share kan. Sebab mostly ramai rata-rata tak nak share benda ni. Itu masalah dia. Lepas tu hentam aku macam aku buat satu video yang aku memang tak nak galakkan. Kenapa aku tak nak galakkan orang pergi sana? Sebab aku tak nak orang pergi secara tak sah. Sebab bila kau pergi secara tak sah, kau dah menyusahkan orang lain. Aku dah penat dah cakap pasal benda ni. Aku letih lah cakap pasal benda ni. So itulah aku punya tujuan untuk aku buat video ni, supaya kau pergi sana secara sah dan engkau boleh buat duit lebih banyak lagi. Bukannya kau pergi buat kat sana. Ini cerita sebaliknya lah. Ini sebaliknya. Kalau aku tahu macam mana nak pergi kat sana secara sah, aku dah kongsikan dah. Bukannya aku tak bagi. Bukan aku tak bagi, tapi aku tak galakkan untuk korang pergi secara illegal. Takkan benda ni pun aku nak kena buat, nak kena cerita. Benda ni kan video kesedaran supaya kau sedar bahayanya kau pergi kat sana tanpa secara sah. Okey, boleh clear benda ni? Alright, by the way, thanks. Aku tak sentap apa. Concord 37, by the way, thanks sebab kau lebih gentle lah. Sebab kau tak delete pun komen kau kan. Dan aku kongsi ni atas dasar pengalaman aku backpack ke sana dan aku jumpa budak-budak kat sana macam aku cerita tadi lah. Alright, semoga menjawab soalan. If partner kita, daripada Siti Yusof, if partner kita sekolah, study dekat sana dan dia menyediakan recommendation letter untuk kita pergi sana, senang tak? Kita alasan kenapa nak pergi saja, such as melawat orang kat sana. Siti Yusof, by the way, thank you untuk komen dekat bawah. Kalau kita ada partner dekat sana, ada kawan kita ke, adik-beradik kita ke yang study dekat sana, atau dia kata yang sedia untuk sediakan recommendation letter kan untuk kita kat sana, senang atau susah? Normally masa dekat airport, kalau kau ada saudara mara ke adik-beradik ke dekat airport, engkau ditahan kat airport. Kau single, kau solo traveller, kau ditahan kat airport. Kalau kau ditahan atau disoal siasat dekat airport, engkau akan bagi tahu kawan kau sedang study dekat sana, betul? Bila kau bagi tahu kawan kau study dekat sana dan disiapkan bagi satu letter, normally kalau dia syak lagi dengan kau, dia akan buat calling kepada partner kau tu atau kawan kau tu atau saudara kontak kau tu untuk datang ke airport, jemput. Dan kalau kawan kau tu pun memang dia tu memang student ke, memang PR ke, PR dekat Australia ke, tak ada isu lah. Tapi dia akan soal siasat pula kawan kau tadi. Sebab satu, isu dadah lah. Kedua, isunya
adalah kerja tadilah. Orang cuba kerja masuk secara tak sah untuk bekerja dekat Australia. Jadi macam mana pun proses tu dia agak rumit lah yang sekarang ni, bagi pendapat aku dan pengalaman aku sendiri. Okey, daripada Syah_0. Okey, bang, macam mana caranya? Saya mau cuba, saya serius ni. Cuba. Cara apa bang? Cara apa? Apa yang abang nak? Okey, saya dah ceritakan semua bendanya secara tidak sah. Begitulah caranya. Secara sah, saya tak pasti macam mana. Kalau ada siapa yang sudi, tolong share kat aku. Aku akan buatkan satu video secara detail macam mana cara apply kerja dekat sana. Tapi buat masa ni tak ada berani seorang pun yang berani nak share dengan aku, atau dia cuba kongsikan macam mana dia sendiri untuk kongsikan cara untuk bekerja dekat sana. Kalau ada, share dekat aku repost balik benda tu. Kalau kau tak boleh cerita, aku akan ceritakan dalam konsep yang mudah faham. Macam okey bang, terima kasih, semoga menjawab soalan. Okey, daripada Kasim Baba, kat Australia ada 2 jenis kerja. Satu hourly job, satu lagi contract job. Okey, so kalau kau tahu semua benda, Kasim Baba, kalau kau tahu semua benda, apa kata kau buat video je? Jangan sembang lah cakap aku sembang. Apa kata kau buat video, kau buat channel kau cerita semua benda. Kau komen panjang-panjang, kan? Lepas tu kau nak mencarut apa semua. Cuba kau cerita. Aku rasa lebih baik kau buat channel kau cerita je kat mana kau kerja, macam mana kau dapat kerja kat sana, kan? Kau kerja semua benda, cuma kau cerita kat sini, komen panjang-panjang, lepas tu kau tak boleh buat apa-apa pun, kau tak membantu orang pun. Kau kerja macam ni, kau sembang macam ni, kau tak membantu langsung orang. Aku sekurang-kurangnya aku dah buat satu video apa yang aku tahu. Kalau kau tahu lebih, kau buatlah video. Yang kau mengomen kat sini, buat apa? Aku kalau komen macam ni, aku skip je. Bagi aku ni semua toksik. Engkau pun tak tahu apa-apa, engkau pun tak nak share dengan orang, lepas tu engkau duk kecoh-kecoh kat komen orang. Ini okey, jadi itu saja untuk soal jawab. Okey, soalan-soalan yang ada dekat respon lagi dekat aku punya YouTube. Jadi kalau tak ada yang menjawab jawab soalan korang tu tak kena dengan jawapan aku minta maaf. Itu saja yang aku tahu. Aku tak nak jadi palatau, semua benda aku tahu. Jadi aku kata aku tak tahu. Kalau aku tahu, aku kongsikan dengan korang. Aku tak nak jadi semak kepala otak dengan komen-komen yang buat-buat tahu ni tapi tak nak share. Jadi itu saja untuk video ni. Jumpa next video. Aku akan kongsi dengan korang cara terkini untuk apply visa dekat Australia. Alright, itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe.